Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid tiga cerdik yang Ustaz kasihi sekalian? Jadi sudah lama kita tak berjumpa. Hari ini Ustaz buat video rakaman untuk awak, untuk mengajar awak, untuk kita sama-sama ulang kaji di dalam waktu PKPB ni. Kita tak boleh pergi sekolah, jadi Ustaz harap awak belajarlah di rumah ya, sekadar mampu yang kita boleh. Baik, hari ni pertama sekali sediakan buku teks. Okey, keluarkan buku teks cepat. Sana awak keluarkan buku teks, letak buku teks di depan awak. Okey, boleh tak? Okey, baik. Hari ni kita akan tengok muka surat ni. Awak nampak kan dekat skrin, dekat skrin Ustaz kan, muka surat 86. 86. Tengok tu. Okey, muka surat 86. Okey, dah buka dah. Okey. Baik, hari ni kita nak belajar tajuk solat yang sempurna, perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi dalam buku ni ada lebih kurang 11 perkara yang membatalkan solat. Jadi hari ni kita nak fokus 6 sahaja. Okey, 6 sahaja perkara ataupun benda-benda yang boleh membuatkan solat kita itu batal. Okey, bila solat kita batal, maksudnya kita perlu ulangi semula solat kita. Kita tak boleh teruskan solat sebab solat tu dah batal. Jadi kita kena ulang balik. Bila dah sah solat kita, baru kita tak perlu ulang. Selagi mana solat kita itu tidak sah, selagi itu kita perlu ulang semula solat tu. Baik. Jadi untuk pendahuluan, kita tengok dulu cerita yang ada dalam buku ni, muka surat 86 Okey. Nabil solat berjamaah bersama-sama dengan rakan yang diimamkan Ustaz Hakim. Jadi Ustaz Hakim jadi imam, Nabil dan kawan-kawannya jadi makmum lah. Ketika rakaat yang kedua, Nabil telah meninggalkan saf. Tiba-tiba waktu rakaat yang kedua, Nabil keluar daripada solat. Kenapa keluar? Apakah yang terjadi? Jadi kita nak tahulah. Kita nak tahu apa yang terjadi kan. Tengok tu gambar tu, dia buatlah Nabil. Tiba-tiba ni nampak ni Nabil. Nampak tak tangan Ustaz ni? Tangan ni. Ni Nabil ni, dia tiba-tiba dia keluar. Duduk belakang tengah solat elok-elok, tiba-tiba dia keluar. Lepas tu, lepas habis solat, tengok Ustaz pun tanya, Ustaz pusing ke belakang, Ustaz tanya, lepas habis doa kan, amin. Ustaz pun pusing ke belakang, Ustaz tanya, mengapa kamu tidak penuhkan ruang kosong itu, Luqman? Kan ada ruang kosong, nampak ni ruang kosong. Jadi Ustaz tanya, Luqman kenapa tak penuhkan ruang kosong? Luqman ni duduk sebelah ni rupanya. Jadi Luqman kata, nanti solat saya batal Ustaz kalau saya bergerak. Ustaz pun kata, tidak batal. Sekiranya kamu tidak bergerak 3 kali berturut-turut, tidak batal. Sekiranya kamu tidak bergerak 3 kali berturut-turut, Ustaz kata tak batal lah. Kalau bergerak, kalau tak bergerak 3 kali berturut-turut tak batal. Mari Ustaz tunjukkan. Jadi Ustaz pun kata, kamu perlu melangkah ke kanan selangkah atau 2 langkah sahaja, kemudian berhenti sebentar. Ustaz tunjukkan cara macam mana nak penuhkan ruang yang kosong. Ni kan ruang kosong ni kan, tengah solat berjemaah, tiba-tiba orang ni dia keluar. Lepas tu macam mana orang sebelah ni nak penuhkan? Dia tak bergerak langsung sebab dia kata kalau saya bergerak saya batal. Tak macam tu. Sebab tu kena belajar apa benda perkara yang akan membatalkan solat, baru orang tu akan solat dengan betul. Tengok, dia belum lagi belajar, jadi dia tak tahu, dia tak berani langsung nak bergerak. Kalau orang yang dah belajar, dia tahulah macam mana nak buat. Sebab tu pentingnya awak belajar. Okey, kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Muka surat 88. Okey, tengok.
perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat. Okey. Baik. Kita tengok. Kita nak ambil 6 dulu hari ni. 6 dulu perkara yang membatalkan solat. Yang ni nanti kita belajar pada kelas yang akan datang pula. Okey. Jadi, baik. Di sini. Yang pertama. Okey. Okey. Sebenarnya di sini pun dah ada dah ni. Bukan 6 lah, lebih. Mungkin 7, mungkin 8. Okey, baik. Nampak tak tangan ustaz ni? Ustaz bulatkan ni. Kenapa ni? Okey, nampak tak? Okey, tangan ni. Okey. Tengok yang pertama dia kata berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Maksudnya yang pertama sekali berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Maksudnya contohnya dia ambil tangan 1, 2, 3 tengah solat kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu sambil-sambil dia solat Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tak tahulah kenapa dia buat macam tu kan. Contoh, dia gerakkan 3 kali tangan dia berulang-ulang 1, 2, 3 berturut-turut. Batal solatnya. Dia tak perlu solat dah. Dia kena ulang balik. Faham tak? Jadi anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Bukan semua benda yang digerakkan akan membatalkan solat. Kalau dia gerak 3 kali berturut-turut, contohnya macam mata. Kan mata dia gerak kan 1, 2, 3, 4. Itu kalau 1000 kali pun tak batal solat. Contohnya dia gatal sini kan. Dia tengah sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Dia garu 1000 kali dia garu pun tak apa, sebab ni anggota kecil. Anggota yang besar sahaja yang akan membatalkan solat. Contohnya macam dia berjalan, tengah solat dia berjalan 3 kali lebih, dia langkah berturut-turut, maka solatnya batal. Faham? Okey. Yang kedua, tengok ni yang pertama kan, kita jadi yang kedua. Berkata-kata dengan sengaja. Tengah sembahyang tiba-tiba bercakap. Ini selalu adik-adik kita lah. Adik-adik yang kecil-kecil yang belajar 1, kadang-kadang 6 tahun. Betul tak? Ke awak pun buat juga. Tengah solat tiba-tiba adik dia nak ambil dia punya pensel ataupun dia punya buku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nampak adik dia ambil buku. Jangan ambil adik, tu abang punya. Dia bercakap macam tu. Kalau dia bercakap macam tu, maknanya batal. Dengan sengaja batal. Jadi bila sembahyang tak bolehlah bercakap. Faham? Tak boleh bercakap. Contohnya dia tengok budak lain, dia tengah sembahyang, tengok kawan-kawan dia main-main. Dia kata, jangan main-main lah, orang tengah sembahyang ni kan. Dia nak tegur orang, baik dah tu, tapi dia tegur waktu dalam solat. Kan tak boleh. Batal solatnya. Jadi bila sembahyang, bila solat, tidak boleh bercakap. Baik. Yang kedua, meninggalkan rukun. Dia tinggalkan rukun dengan sengaja. Contohnya, dia tengah baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Rakaat yang ketiga kan. Lepas dia baca Fatihah, dia kena buat apa? Dia kena rukuk lah. Allahu Akbar. Dia kena rukuk. Tapi daripada dia rukuk, dia tak rukuk, dia terus sujud. Allahu Akbar. Terus sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lepas tu sampai ke sudah, dia pun sampai habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh, solatnya itu batal. Sebab apa? Sebab dia sengaja meninggalkan rukun. Kalau terlupa tak apa, dia kena ulang balik yang rakaat yang tadi. Contohnya rakaat ketiga tadi dia terlupa untuk rukuk. Jadi rakaat ketiga tu tak dikira. Dia kena ulang balik rakaat yang ketiga tu last kali lepas lepas rakaat yang sebelum dia bagi salam lah. Okey, baik.
Nombor 3, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Dia tengah solat kan, tengah solat. Oh sedap ni, tengah baca, tengah dengar imam solat, imam baca kan, tiba-tiba tai cicak jatuh atas baju dia. Basah pula tu tai cicak, tai cicak jatuh atas baju dia kan. Tai cicak kan baru berak tu keluar, basahlah bajunya. Jadi solatnya itu batal. Sebab apa? Sebab dia pakai baju. Jadi baju dia kena tai cicak, maka tak boleh. Baik. Yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Terbuka aurat. Terbuka aurat ni maksudnya apa? Maksudnya waktu dia tengah solat, tiba-tiba contohnya adik dia datang kan. Adik datang dekat dia, tarik seluar dia, nampak dia punya kemaluan. Mana boleh? Bila tengah solat, mana boleh kita buka aurat. Jadi dia lama dia tak boleh nak tutup sebab seluar tu dah ke bawah dah kan. Jadi solatnya itu batal. Dia kena ulang semula daripada awal. Allahu Akbar, niat balik, angkat takbiratul ihram, lepas tu ulang balik solat. Faham tak? Ataupun dia tengah semayang, tiba-tiba dia terlupa yang dia pakai seluar koyak. Koyak dekat mana? Koyak dekat peha. Orang lelaki kan, ataupun orang perempuan. Peha kan aurat. Jadi lepas habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok peha dia ada seluar tu berlubang, nampak kulit peha dia, maka solatnya itu tidak sah. Dia kena ulang semula. Dia kena pergi cari seluar lain yang bersih, yang tidak koyak, lalu dipakainya, lalu dia ulang semula solat tadi. Faham? Okey. Baik. Ataupun orang lelaki kan, contohnya dia semayang, dia baru lepas pergi tandas. Lepas tu dia pergi tandas tadi sebab dia nak buang air kecil. Dia pakai balik seluar, dia terlupa nak zip. Dia ambil wuduk, dia pun solat. Bila solat tengok seluar dia terbuka sebab zip tak tutup, nampak dia punya kemaluan contohnya, maka dia solatnya itu tidak sah. Dia kena tutup semula zip tu, kemudian ulang balik solatnya. Faham? Okey, ulang balik solat sebab aurat. Solat tak boleh terbuka aurat. Baik, orang perempuan contohnya auratnya ialah rambut. Tengah solat tiba-tiba rambutnya keluar macam tu. Solatnya batal. Ataupun nampak kaki di sini. Orang perempuan tak boleh tunjuk kaki waktu solat sebab kaki itu ialah aurat untuk orang perempuan. Jadi dia tengah solat tiba-tiba terbuka, ataupun sebab dia punya kain dia singkat, terbuka nampak kaki. Bukan setakat nampak kaki, nampaklah buku lali, nampak betis sikit, lagi tak boleh. Dia kena ulang semula solatnya. Faham Baik. Nombor 5, makan atau minum. Dia tengah solat sambil makan chewing gum. Mana boleh makan chewing gum. Mana boleh sambil solat dia nak makan. Tak boleh. Tak boleh. Jadi dia kena buat apa? Dia kena buanglah dulu makanan tu sebelum solat. Sebelum solat ada apa dalam mulut? Ada chewing gum. Buang dulu chewing gum, kumur-kumur sikit, jangan bagi ada rasa apa-apa. Ataupun dia tengah solat, dia baru lepas makan, tapi dekat dalam mulut dia tu ada lagi sisa makanan. Kadang-kadang ada macam isi ayam ke, ataupun ada nasi yang terlekat kat gigi tu kan. Tengah solat tiba-tiba dia main-main mulut dia, tiba-tiba tertelan nasi. Itu pun tak boleh. Itu pun juga dikira makan. Maka dia kena ulang balik solatnya. Jadi solatnya itu dah batal, dia kena ulang balik. Ataupun dia minum. Contohnya macam mana? Tengah solat, yang paling ketara sekali, tengah solat tiba-tiba dia minum. Tak boleh lah macam tu. Betul? Okey. Bapa tengah rakam ni. Ataupun dia baru minum air sirap. Contohnya lepas minum air sirap ataupun air kopi, tiba-tiba rasa tu ada lagi dekat dia punya mulut dia kan. Lepas tu dia tengah solat tiba-tiba dia telan, rasa sirap lah, ada lagi rasa ni. Jadi solatnya itu pun tidak sah, batal juga solatnya sebab dia dikira
minum. Jadi macam mana kalau nak buat? Awak nak solat tapi awak baru je lepas makan. Awak kena kumur dulu, kumur lepas tu buang air, buang air sampai dah tak ada rasa dah tak ada sisa makanan, tak ada rasa air ke, rasa air sirap ke, air kopi ke, baru awak mulakan solat. Okey, kalau telan air liur macam mana? Air liur tidak mengapa. Kalau awak telan air liur tengah solat, air liur, tak apa. Air liur tak apa. Tapi air selain air liur tak boleh, ataupun makanan ke apa ke tak boleh. Baik, nombor 6, ketawa sehingga terkeluar suara. Nampak tu? Nombor 6 ketawa sehingga terkeluar suara. Awak tengah solat, tiba-tiba adik awak buat kelakar kat depan awak kan. Awak tak tahan nak gelak. Mula-mula tu awak tahan. Betul tak? Awak senyum sampai dapat gigi, sampai awak dah tak tahan, awak tergelak macam tu, maka solat awak pun jadi batal juga, tak sah. Faham ke tidak? Jadi awak kena jaga ni 7 perkara yang kita belajar pada hari ini, yang mana kalau kita buat benda-benda ini di dalam solat, maka solat kita itu akan jadi tidak sah. Bila tidak sah, kita perlu ulang semula solat kita. Yang pertama, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Tangan yang awak lambat tak boleh. Tapi kalau garu macam ni boleh. Yang pertama, kemudian berkata-kata dengan sengaja. Tak boleh awak bercakap waktu awak semayang. Tak boleh awak bercakap cakap dengan kawan awak, bercakap telefon, lagilah tak boleh. Ada orang dia tengah solat kan, dia tak tahu perkara-perkara yang batalkan solat. Tiba-tiba handphonenya berdering. Ada orang call dia, ada orang call, dia biar. Lepas tu orang call lagi, dia biar lagi. Orang call kali yang ketiga juga, dia ambil call. Aku tengah solat lah ni, jangan kacau. Dia ingat apa? Dia ingat dia boleh cakap. Rupanya solatnya sudah pun batal sebab dia bercakap. Yang seterusnya, meninggalkan rukun. Dia tak sujud ataupun dia tidak rukuk dengan sengaja. Dia bukan terlupa, lepas tu dia tak ulang semula rakaat tu, maka solatnya itu batal. Yang seterusnya, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Tengah solat tiba-tiba tahi cicak kena dahi ke, kena baju ke, ataupun kena tempat dia sujud. Dia tak boleh nak sujud di situ sebab ada tahi cicak. Jadi tak boleh juga, solatnya itu batal. Yang seterusnya, terbuka aurat. Solat rupa-rupanya pakai kain koyak, pakai seluar koyak, nampak kulit peha, tak boleh. Nampak pusat pun tak boleh. Orang perempuan tiba-tiba solat-solat, tudung tercabut sebab angin kuat sangat ke, tercabut, nampak terus rambut, tak boleh lagi solat. Dia kena berhenti solat, ulang semula solatnya, pergi cari pakaian yang lain. Okey, seterusnya, makan atau minum dengan sengaja. Dia makan, lepas tu dia minum, waktu solat tak boleh. Itu perkara yang membatalkan solat. Dan yang seterusnya, ketawa sehingga terkeluar suara. Tertawa. Tengah solat tiba-tiba adiknya buka kartun SpongeBob ke, buka kartun Oggy and Cockroaches ke, ataupun buka kartun Tom and Jerry ke, dia ketawa terbahak-bahak, maka solatnya itu tidak sah. Okey, kalau ada apa-apa boleh call Ustaz, boleh tanya Ustaz. Sekarang ni, sekejap lagi Ustaz akan bagi kerja melalui Google Form. Awak kena buat kerja itu di Google Form. Jawab kuis yang Ustaz buat, senang saja. Jangan tak jawab langsung. Okey, kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba, yang perempuan tu kenapa? Yang pakai pelukun ship.